سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mic bateri dah. Ambil bateri mic. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sampai malam ni untuk kita berbual kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa syukur yang tak terhingga. Rasa syukur yang tak terhingga. Rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang kumpulkan kita kat sini dengan rahmat kasih sayang dia. Untuk itu dalam dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada kasih sayang. Lebih mahal, lebih tinggi harga, lebih mahal pada duit, daripada rumah, daripada kereta, lebih mahal pada kecantikan, kehandsoman, lebih mahal daripada seluruh dunia ini. Yang paling mahal dalam dunia ini ialah iman. Yang paling mahal dalam dunia ialah Islam. Dalam dunia ini paling mahal dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersusah-susah dalam dunia ini sedikit menyebabkan kita akan bersenang-senang selama-lamanya di akhirat nanti. Untuk itu dalam dunia kita kena bersabar dan dekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa syukur pada Allah. Dulu-dulu sahabat-sahabat Nabi SAW, dulu sahabat Nabi, mereka sangat sayangkan agama ini. Walaupun budak-budak kecil, mereka sangat cintakan agama ini. Zaman Nabi SAW ada seorang sahabat nama dia Bashir radhiyallahu anhu. Bashir ni seorang anak kecil. Dia budak-budak lagi. Masa dia budak-budak, dia rapat dengan ayah dia. Jadi bila tak pakai mic lah. Jadi bila dia dia dengan ayah dia sangat rapat. Dengan ayah dia sangat rapat. Dan bila dia sangat rapat dengan ayah dia, malam-malam diikat baju dia dengan ayah dia. Malam-malam diikat baju. Saya ada anak lelaki saya masa anak 2 orang. Anak lelaki nombor 2. Bila setiap kali saya pergi mana-mana, selalu bawa yang nombor 1 bawa. Tapi yang paling saya banyak bawa anak lelaki yang nombor 2 tu. Bila saya bawa dia pergi mana-mana, cek bateri ni Bella. Dah. Jadi saya ambil mic ni. Ada macam. Jadi masa tu saya pun masa tu dengar yang lepas tu tahu tak apa jadi. Dia malam-malam dia ikat baju dia dengan ayah dia. Jadi setiap pagi dia tunggu, dia cakap dengan ayah dia, ayah jangan tinggalkan saya. Tapi tiba-tiba bila dia bangun pagi, dia tengok-tengok tahu apa jadi. Baju dia ni dah kena potong. Bapak dia dah potong baju tu. Rupanya ayah dia pergi berjuang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, hidupkan agama. Dia pun pergi. Jadi masa dia pergi, boleh dengar suara saya tak ada. Jadi dia berjuang. Budak dulu Madinah ni kalau mak opak dia meninggal, setiap budak anak yatim, semua bapak di Madinah ni jadi macam ayah dia akan jaga budak tadi. Kalau satu orang budak tu jadi yatim, setiap mak di Madinah jadi mak dia. Kita sekarang kalau pergi kubur, kita boleh tahu siapa, orang tanya mana mak dia, senang jawapan dia. Cari yang paling kuat nangis, tu mesti mak dia. Paling kuat menangis mak dia. Orang yang kedua menangis, biasanya kuat menangis ialah bapak dia. Satu mak dia, satu yang kuat menangis bapak dia. Mak dan bapak dia, mak ayah dia. Zaman sekarang kalau seorang meninggal, orang lain mungkin boleh berbual ketawa kat kubur. Tapi yang paling banyak nangis ialah yang menangis cuma mak dia dengan ayah dia. Zaman Nabi tak. Kalau seorang meninggal, semua orang akan nampak wajah dia macam kehilangan anak. Dulu-dulu perasaan orang Islam ni sebuah keluarga. Manusia ni sebuah keluarga yang besar. Sehingga orang-orang bukan Islam merasai kasih sayang keluarga orang Islam. Dan mereka ingin menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Jadi orang masuk Islam bukan sikit-sikit. Orang 300 orang Abbas bin Birdas ajak masuk Islam. Tak berhenti orang masuk Islam. Orang cinta untuk masuk Islam. Tapi tak tahu semenjak bila. Kebelakangan ni, zaman ni. Orang kurang, kita sendiri kurang menghayati Islam. Dan orang lain pun kurang dapat merasai nikmat Islam ni. Allah sayang kita.
Walaupun dalam keadaan sifat kita, saya sendiri begini, tapi Allah sayang kita, dia sentiasa memberi kita peluang. Maha baik, maha penyayang Allah SWT. Jadi Bashir bangun pagi, dia tengok baju dia dah kena potong. Dia pun cari ayah dia. Cari-cari, Nabi beritahu Bashir, ayah kamu telah mati syahid di jalan Allah SWT. Nak tak aku, Nabi Rasulullah SAW, jadi ayah kamu dan Aisyah jadi ibu kamu. Bashir budak kecil lagi. Dia hilang mak ayah dia. Dulu-dulu untuk hidupkan Islam kebaikan ni, semua orang berjuang siang dan malam. Jadi hari ni, sebab tu agama ni datang dengan pengorbanan, susah payah. Islam ni sangat mahal dan itulah tujuan kita dihantar dalam dunia ini. Kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah terima kita. Kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah terima kita semua. Ada seorang sahabat, dia dulu-dulu mereka anak-anak kecil berjuang untuk kebaikan. Jadi kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah terima kita semua. Untuk itu kita berjuang dalam hidup. Dan keredaan Allah ialah segala-galanya. Satu hari nanti Nabi SAW berjuang untuk agama siang malam. Nabi keluar pagi baju putih bersih, balik petang baju kotor. Nabi susah untuk kita semua. Nabi sayang kita. Nak kenal tak kalau nak sayang orang? Kalau semua depan saya nak rindukan seseorang, teringin untuk jumpa seseorang, ingin berterima kasih pada seseorang, manusia, orang yang paling kita terhutang budi, paling patut kita berterima kasih, kita rasa sayang, nama beliau ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni susah, lain-lain ayah tak ada. 6 tahun mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak Nabi meninggal dunia. 8 tahun datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Semua orang yang Nabi sayang Allah ambil. Satu hari Nabi keluar buat dakwah, susah Nabi. Keluar pagi baju putih bersih, balik petang baju kotor. Orang tak kenal Nabi SAW. Orang tak perasan tengok Nabi kotor. Kadang-kadang Fatimah radhiyallahu anha cari ayah dia. Zainab radhiyallahu anha nak sulung Nabi. Cantik orangnya. Dia keluar rumah, dia cari Nabi SAW. Sampai jumpa Nabi, dia nangis. Tengok ayah dia terbaring kat bawah. Tahu tak siapa yang terbaring tu? Kekasih Allah. Orang yang Allah sayang, manusia yang paling baik. Dalam dunia, orang yang paling Allah sayang ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbaring. Zainab datang bawa air, bawa kain, bersihkan Nabi SAW. Nabi pun nangis. Nabi bersihkan. Ayah, siapa sanggup buat macam ni pada ayah? Ayah, siapa sanggup buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Wahai anakku, tak ada apa-apa, sikit je apa yang ayah tanggung ini. Satu hari Nabi buat dakwah kat kemah. Masuk kemah pertama, tercampak. Masuk kemah kedua, orang campak Nabi. Masuk kemah ketiga. Kalau saya kena campak tak apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi yang kena campak ini manusia yang paling mulia. Masuk kemah ketiga tercampak. Akhirnya satu kemah tu terima Nabi. Nabi punya gembira. Dia kata, ya Rasulullah, saya akan bawa kamu balik saya akan bawa kamu Rasulullah balik kampung kami. Bagus dakwah kamu. Tiba-tiba ketua kaum tu datang halau Nabi. Kamu Muhammad, dia kata kamu Nabi Muhammad, dia halau Nabi. Nabi naik unta, orang cucuk unta Nabi. Unta berjalan supaya unta tu terkejut dan masa tu Nabi jatuh daripada unta. Dia ambil pasir banyak-banyak, dia tabur kat muka Nabi. Datang beberapa orang ludah wajah Nabi SAW. Datang beberapa orang tarik baju Nabi sampai koyak. Kalau Nabi nak lawan, Nabi sangat kuat. Dia kata Nabi Allah beri kekuatan macam 100 orang manusia, lelaki. Kuat. Tapi bila dia terbaring, dia boleh lawan, dia boleh menang. Tapi dia tak lawan. Sebab Allah tak perintah untuk lawan. Orang ludah dia cakap bukan-bukan. Kalau dia nak berdebat, dia orang paling pandai bercakap, paling hikmah, paling kasih sayang. Nabi diam. Nabi balik, dalam perjalanan balik, dia terhuyung hayang. Tak ada orang tengok Nabi. Datang Zainab radhiyallahu anha nak sulung Nabi. Saya baca-baca lebih kurang. Masa tu anak sulung Nabi umur 10 tahun. Siapa kita sanggup tengok orang buat macam tu pada ayah kita? Yang kita tak sanggup tengok. Tapi anak perempuan datang bawa kain, bawa air. Cari-cari ayah dia. Tengok Nabi jatuh dengan berdebu, kotor. Zainab menangis. Ayah, siapa yang sanggup buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Wahai anakku, jangan kamu tengok apa kamu tengok ini. Kamu dengar baik-baik. Satu masa nanti, Islam ini akan sampai pada setiap orang. Sama ada rumah mereka di bandar atau rumah mereka di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, seperti itu Islam akan sampai ke seluruh dunia. Beliau susah, sakit. Nabi nak kita bahagia. Kita tak akan dapat jumpa sampai bila-bila manusia yang sayang kita walaupun kita tak pernah jumpa. Nabi kata, wahai Zainab, wahai anakku, jangan kamu tengok apa kamu tengok ini. Dengar baik-baik. Satu masa nanti, Islam ini akan sampai pada setiap orang.
Di seluruh dunia, seperti matahari menyinari dunia, Islam akan sampai ke seluruh dunia. Sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Siapa rumah bandar di kampung? Kita semua. Jadi kita mendapat Islam ini kerana ada orang yang pernah mendoakan kita, sangat sayang pada kita. Kalau Nabi SAW ada kat sini, Nabi jumpa dengan semua orang depan saya, Nabi sangat sayang semua. Nabi hari-hari doakan kita supaya kita dapat kenal Allah, supaya kita dapat kenal Nabi SAW. Nabi SAW ni, dalam malam saya Muslim, Jibril datang. Allah suruh Jibril pergi, kalau bahasa mudahnya, pergi jumpa Nabi. Dalam kata lain, bahasa saya sendiri, pujuk Nabi. Nabi tengah sujud, Nabi nangis. Sepanjang malam nangis. Nangis kuat-kuat. Bukan nangis biasa-biasa. Bukan nangis sorok-sorok. Kuat-kuat nangis. Nabi sujud nangis, Jibril tanya, "Ya Rasulullah, Allah Maha mengetahui, saja suruh kita dengar kisah ni." Dah. Nabi ikhlas nangis. Nabi tak nak kita tahu beliau menangis. Tapi Allah nak kita tahu, ada orang pernah menangis untuk kita sepanjang malam. Dah. Kenapa nangis ni? Nak tahu tak Nabi kata apa? "Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku." Jibril kata, "Allah akan maafkan umat kamu." Bertenang. Kata lain, dah, jangan nangis dah. Jibril balik je, Nabi sambung nangis kuat-kuat. Kuat Nabi nangis. Sangat kuat. Hari-hari Nabi nangis. Jibril kata, "Ya Rasulullah, dah, jangan nangis dah." Tahu Nabi kata apa? "Ya Allah, ampunkan dosa umat aku." Jibril kata, "Allah janji akan maafkan umat kamu. Jangan macam ni lebih kurang. Dah lah, jangan sedih-sedih." Jibril balik, Nabi nangis lagi. Sampai Jibril datang, Nabi kata, "Ya Allah, ampunkan dosa umat aku." Hari Arafah, Zuhur dengan Asar Nabi jamak. Nabi duduk atas unta daripada Zuhur sampai Maghrib. Nabi nangis atas unta berdoa dekat 7 jam. Saya kira-kira lebih kurang 6-7 jam. Ada seorang sahabat, sahabat bawa Nabi, bagi Nabi makan. Nabi makan. Ingat Nabi tak makan-makan, tak minum, tak makan. Bagi Nabi makan. Tiba ada sahabat disentuh, dia jatuh, dia meninggal dunia. Dia pun berdoa macam Nabi. Rupa dia dah meninggal atas unta, ada seorang orang lain. Jadi dulu-dulu orang berjuang untuk kebaikan, untuk Islam ini. Jadi Islam ni sangat mahal. Pernah Fatimah radhiyallahu anha, dia nak makan roti. Tiba-tiba masa dia nak makan je, dia tak jadi makan, dia teringat ke ayah dia. Dia terus pergi rumah Nabi. "Ya Rasulullah," ayah dia. "Ya Rasulullah, saya bawa roti untuk ayah, saya nak makan tadi, teringat ayah belum makan." Nabi makan, air mata Nabi laju keluar. Nabi tanya, "Fatimah, anakku, tahu tak kenapa ayah nangis? Selepas 3 hari, inilah roti yang pertama masuk dalam perut ayah." Pernah sekali Nabi Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu nangis, mereka 3 hari tak makan. Pergi rumah Abu Ayub, Abu Ayub bagi sikit makanan. Dia orang bukan miskin, duit dia banyak, tapi dia sibuk bagi kita semua supaya dia nak kita semua bahagia. Yang satu orang pun depan saya tak bahagia. Yang satu orang pun ahli keluarga kita tak bahagia. Walaupun kita bukan keluarga Nabi, Nabi tak pernah jumpa kita. Dia tak nak kita sedih. Tahu tak Nabi buat apa? Nabi makan roti kat rumah Abu Ayub. Nabi kata, "Ayah Abu Ayub, boleh tolong saya ambil roti dan daging ni beri kat Fatimah. Sebab Fatimah dah 3 hari tak makan apa-apa." Untuk itu, dalam hidup ini Nabi berjuang banyak untuk kita. Pernah Nabi pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha dengan bunyi jatuh. "Kenapa ni nak?" Lebih kurang kalau bahasanya, dia lapar. Fatimah radhiyallahu anha lapar. "Mana Hasan Hussein?" Dia nangis tak berhenti. Kenapa lapar? Nabi main-main dengan cucu dia. Tahu tak sebab apa? Tak ada apa makanan nak bagi. Satu hari Nabi pergi rumah Fatimah, "Mana Hasan Hussein ni?" Waktu yang lain, "Hai tu sahabat." Dia pergi, "Kami hantar dia main-main ayah." "Kenapa?" "Sebab dia orang lapar. Kami tahu ayah nak lawat kami. Kalau ayah lawat nanti ayah tak tahan, dia orang ni lapar menangis. Kami tahu ayahku lapar untuk agama ini. Macam mana ayah nak bagi cucu-cucu ayah makan?" Nabi pergi tengok Sina Ali bawa main tempat panas. Nabi nangis. Nabi kata, "Wahai Ali, janganlah bawa main tempat panas. Kan panas. Jangan kerana dakwah saya, kerana kerja dakwah saya, cucu-cucu saya bermain tempat yang panas. Dah lah lapar, bawa tempat main panas. Bawa tempat yang sejuk." Kita tak boleh bayang. Ada orang yang paling sayang keluarga Nabi Muhammad. Tapi beliau korbankan keluarga beliau, anak isteri beliau, untuk kita semua dapat Islam. Saya cerita ni bukan, kita semua tak mampu. Saya cakap nampak je macam ni. Saya tak mampu nak buat apa yang Nabi buat. Saya cerita ni supaya kita kenang ada seorang manusia sangat sayang kita, walaupun kita tak pernah berjumpa dengan beliau. Sahabat sangat sayangkan Nabi. Kata sahabat, "Kami tengok bulan, kami tengok Nabi, kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Bulan kami tengok Nabi, kami lihat wajah Nabi SAW lebih bercahaya daripada bulan." Kata sahabat, Nabi bila sahabat lapar angkat perut, "Ya Rasulullah, susahnya dakwah ni. Lapar, angkat perut. Satu batu kat perut." Nabi angkat perut, kat perut Nabi ada 2 batu. Ada sahabat jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, lapar." Dia angkat perut, ada 2 batu. Nabi letak 3 batu kat perut, tahan. Orang dulu antara petua-petua dia orang, dia selit batu ni, tekan batu.
Sahabat-sahabat kadang-kadang mereka meniarap macam kena sawan. Rupanya mereka cuma kerana lapar. Berlipat-lipat badan dia lapar. Pernah sahabat dipulaukan di Pulau Lembah Abi Talib 2 tahun 6 bulan. Sampai mereka catu, orang Islam dipulaukan. Tak ada orang boleh berniaga dengan orang Islam. Seluruh kaum sepakat jangan layan orang Islam. Nabi tak buat jahat ke orang, cuma nak orang bahagia. Tahu tak apa jadi? Mereka makan daun-daun, bibir-bibir mereka pecah. Sampai sehari catu kurma sebiji sehari. Ada anak-anak mati dalam pangkuan mak dia kerana susu mak dia kekeringan. Sampai sahabat buang air besar, kata mereka dalam keadaan menangis, kami buang air besar tak ada apa yang keluar. Najis kami macam najis kambing. Sebab tak ada apa kami makan. 2 tahun 6 bulan Pemulau Lembah Abi Talib berlalu. Nabi kalau sayang seseorang, semua Allah ambil. Nabi lahir tak ada ayah. 6 tahun Allah ambil mak. Ambil Kak Abuak, sunyi sepi. 8 tahun Datuk Nabi Allah ambil. Ada 2 orang yang Nabi bergantung kuat, yang Nabi sangat sayang. Abu Talib, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nabi balik-balik tu, patut Nabi berehat sekejap. Balik dia di pulau 2 tahun 6 bulan susah, kelaparan. Balik-balik 2 orang meninggal tahun yang sama. Abu Talib dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi nangis. Pergi ke Taif, sampai Taif kena baling batu dekat 10 km berdarah daripada kepala sampai kaki. Kata Zaid, aku cuba tahan batu yang datang. Batu tu mengalir daripada kepala sampai kaki. Ini semua penuh dengan darah. Mengalir. 10 hari darah mengalir. Bila darah ni mengalir daripada kepala, bila darah mengalir dari kepala sampai kaki, tak berhenti darah mengalir. Sampai kat sana, datang malaikat nak terbalikkan semua orang Taif. Malaikat semua dah marah. Sian Nabi Muhammad ni. Lai ayah mak tak ada, daripada susah, pas susah. Orang Taif pula baling batu. Tak nak terima dakwah Nabi, tak payah terima. Tapi tak payah kejar Nabi macam binatang dihalau. Maaf sebut perkataan suruh gitu. Orang binatang pun tak buat macam tu. Punya dia teruk hina Nabi, kekasih Allah, manusia paling mulia, kekasih Allah. Dia baling batu berdarah pada kepala sampai kaki. Tahu tak Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, mereka tak tahu, mereka tak faham, beri hidayah pada mereka. Nabi kata, ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, Nabi kata, ya Allah, beri hidayah pada anak cucu mereka. Nabi SAW nangis. Nak tahu tak antara doa Nabi yang paling saya, sampai sekarang saya, setiap kali ustaz saya sebut perkataan ni, semua ustaz saya nangis. Antara guru yang saya sayangi, nama beliau, saya pun tak jumpa dengar suara pada jauh je. Guru tanpa, bukan guru berdepan, saya dengar-dengar daripada orang. Tapi bagi saya, beliau guru yang sangat saya sayangi. Nama beliau ialah Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih. Dia dah meninggal dunia. Tahu tak dia kata apa? Masa dia ucap ni, beliau menangis. Tahu tak apa doa Nabi? Dia ucap ni, dia berhenti, dia nangis. Dia esak-esak, dia nangis. Apa doa Nabi? Ya Allah, mereka tak tahu, mereka tak faham. Ya, bukan, Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah kepada Engkau. Ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah kepada Engkau. Nabi kata, aku yang salah, aku yang silap. Untuk itu, saya cerita kisah ni supaya kita menyedari bahawa Islam dia sangat mahal. Dia tak dibawa oleh angin, oleh udara. Tahu tak siapa yang pilih tuan-puan semua Islam? Yang pilih semua orang depan saya ni Islam ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pilih. Yang pilih kita Islam ialah Allah yang sangat sayang kita, yang kita tak boleh nak rasa, tak boleh nak tahu. Tak ada siapa pernah sayang kita macam dia. Dia jaga kita 24 jam. Dia dengar doa kita 24 jam. Allah urus kita 24 jam. Kat mana-mana kita berdoa, kita minta siang malam, semua Allah dengar doa kita. Untuk itu, dalam hidup kita nak kembali pada Allah dan kadang Allah redha pada kita. Nak Allah terima. Untuk itu kita sentiasa bersedia. Katalah kalau hari ini hari dalam hidup, saya doa semua depan saya umur lebih 100 tahun. Sihat, panjang umur, tak ada sakit-sakit, boleh buat dakwah, sedar-sedar sakit sekejap, pergi je. Tak ada sakit lama-lama. Mungkin sakit sekejap cuma untuk mungkin bersihkan sikit-sikit lagi kotoran yang tinggal. Sikit je sakit, bukan sakit lama-lama. Dan tuan-tuan semua depan saya pergi. Sekejap je. Tetapi, ajal ni dia tak tercepat sesaat, dia tak terlambat sesaat. Mungkin tentang malam ni kita lalu hidup, saya pun tak tahu. Tentang malam ni saya pergi. Tadi saya sebut 3 orang yang saya sayang, kawan-kawan baik yang ada di macam dia orang ni, yang tukang pegang ni semua di depan ni. 3 orang meninggal dunia. Huzaifah, Dr. Sahari dan kawan saya tadi Hazman. Semua meninggal dalam berapa tahun ni, dalam masa berapa tahun meninggal. Ada mula-mula orang pertama, ada seorang lagi yang keempat. Saya tak sebut nama dia sebab dia dulu jadi sangat jahat, ketua kumpulan jahat, dia kongsi gelap, jahat. Dia berubah badan semua. Satu badan bertatu ni
Kemudian saya pergi dakwah budak jahat ramai-ramai. Dia kumpulkan semua motor, ratus motor. Dia kumpul, dia suruh semua berhenti, mati motor. Dia letak saya tempat tinggi. Dia kata, Bik, maksud saya budak-budak. Tingkatan 1, 2. Maksud saya baru berubah, saya semangat, saya suka nak buat dakwah. Kau ceramah sekarang. Semua dengar dia cakap. Sebab dia ketua 5 minit, jangan seorang pun cakap. Semua pandang saya, seorang pun tak bercakap. Pandang saya. Tiba bila saya cakap. Habis saya cakap, dia gurau-gurau sikit, lepas tu dia ikut saya. Dia ada penyakit, dia ada terlibat juga dadah sebagainya. Lepas tu dia tinggal. Dia betul-betul berubah. Saya tak pernah jumpa orang macam tu. Dia betul-betul berubah. Dia sangat kuat buat dakwah, sangat baik. Dia kuat menangis. Malam-malam basuh tandas kat masjid. Malam-malam bersihkan kubur-kubur kat masjid. Dia tak takut apa-apa. Dia suka khidmat. Dia suka khidmat semua orang. Dia kalau jumpa saya ni, saya budak-budak. Tapi dia layan saya macam cikgu dia. Dia picit kaki saya, dia peluk saya, dia rapat dengan saya. Naik motor, dia bawa motor. Saya duduk belakang. Sampai satu hari kan, dia bawa saya pergi Penang, pergi tengok mak dia. Mak dia sakit terbaring. Dia kata, Bik, ikut akulah. Mak aku ni tak suka aku ni. Ya Allah, aku lama dah. Ikutlah aku tengok jumpa mak aku kot-kot. Dia tengok muka kau sejuk sikit. Aku orang jahat. Dia suka cakap, aku ni najis, kotor. Aku ni tai, kotor. Tuhan kutip aku je, Bik. Dia selalu cakap macam tu. Perkataan tu kan saya selalu ulang sampai sekarang juga. Dia selalu ingat saya pun kotor. Allah kutip saya. Kalau tak, saya tak ada kat sini sekarang. Lepas tu apa jadi? Dia pergi mak dia tak suka. Mak dia sakit. Tarik dia bersepah-sepah. Adik-beradik nak hantar rumah orang tua. Tahu tak apa dia buat? Balik sembahyang subuh, adik-beradik bising-bising. Dia tahu dia jahat. Dia tak pernah marah orang. Dia ni memang jenis tak pernah marah adik-beradik ke tak nak jaga mak. Dia pandai buat je, tak pandai cakap banyak. Dia masuk bilik, dia dukung mak dia ketuk kepala dia. Tarik bersepah-sepah kat bilik, dia dukung macam dukung baby bawa pergi bilik air. Dia kuat, bawa pergi bilik air. Dia mandikan mak dia, dia bersihkan najis dari mak dia. Tampar muka dia, bodoh punya anak, jahat punya anak, setan punya anak. Tahu tak dia kata apa? Mak syurga untuk saya. Mak, najis mak ni syurga untuk saya. Mak, najis mak syurga untuk saya. Saya tak pernah tengok orang dalam dunia khidmat mak macam budak penagih dada. Orang kata dia setan, orang kata dia kongsi gelap, jahat. Saya tak pernah tengok orang layan mak macam dia layan mak. Tak ada orang boleh layan mak macam tu. Saya nampak macam ni cakap lembut-lembut baik-baik pun, saya pun tak dapat layan mak saya macam dia layan mak dia. Dia jahat, dia kasar, suara dia pun dengan orang kasar. Lepas dia berubah, dia jadi baik, dia selalu rendah diri. Kat masjid orang marah dia. Masa dia jahat tak ada orang berani marah. Dia jadi baik orang marah. Tapi tahu tak dia kata apa? Terima kasih pakcik. Saya kotor daripada longkang. Saya syukur pakcik punya doa saya ada kat sini sekarang. Itu je dia cakap. Dia betul-betul tak peduli orang dah. Dia tak pernah berubah muka orang kata. Dia tak pernah. Tahu tak apa jadi? Dia basuh najis mak. Dia kata, Mak, terima kasih bagi syurga untuk saya. Mak, terima kasih bagi syurga untuk saya. Itu je dia ulang. Mak, syurga kita yang paling senang dalam dunia mak bapak kita. Buat sekarang ni dia khidmat mak dia. Sahih Muslim, Nabi kata dia kuat khidmat ibunya dan makbul doanya. Nabi tak kata dia kuat semayang kena jaga. Nabi tak kata yang lain-lain, tapi Nabi kata dia kuat khidmat ibunya dan makbul doanya. Dia bersihkan najis mak dia semua sekali sampai mak dia meninggal. Satu hari kami dakwah kawasan pedalaman, kawan saya kejut saya. Dia kuat nangis kuat-kuat pukul 3. Dia nangis tak simpan-simpan dah. Dia nangis kuat-kuat. Dia nangis, lepas tu dia pusing masjid. Kadang saya ingat dia gila. Tak. Tahu tak kenapa? Dia pusing masjid, dia risau. Tengok anak muda, dia kuat buat dakwah. Macam mana apa nak buat? Umur aku ni makin tua, apa aku nak buat? Malam tu dia tidur, saya dengar dia nangis. Saya ingat dia nangis je. Tiba kawan saya kejut saya, Bik, abang ni tadi dah meninggal dunia. Saya pergi tengok, dia dah meninggal dunia. Uruskan jenazah dia. Tu kawan saya yang pertama mati yang keadaan baik. Dia jaga mak dia. Sebab itu dalam hidup ni, kita jadi hamba Allah yang baik. Jaga solat, jangan tinggalkan solat. Walaupun pun jadi, kita bukan siapa-siapa. Hidup ni terlalu singkat untuk disia-siakan. Pejam celik, dah habis dah hidup. Dulu rasa macam baru umur 12 tahun, 13 tahun. Dah 17 tahun dah, cepat. Betul. Tengok dah umur dah. Kawan-kawan kita baik-baik pun ada yang dah tak ada. Masa pun berlalu. Tantah esok lusa. Saya mungkin malam ni, siapa tahu. Untuk itu, kita nak jadi lebih baik dalam hidup. Saya cakap untuk di hati saya sendiri. Betul, saya cakap untuk hati saya sendiri. Saya cakap daripada hari pertama. Saya sebelum jumpa ni, saya jumpa semua urus dia yang nak ikut datang program. Saya beritahu dekat dia. Mungkin program kita yang kali ni, mungkin program terakhir dalam hidup kita. Mungkin kita tak ada masa lagi waktu lain. Kita ada macam-macam cita-cita. Saya banyak benda saya nak buat. Saya nak bawa budak remaja, saya nak bawa kumpulan ni, nak bawa macam-macam. Saya suka sayang orang yang mungkin orang tak apa sayang, saya nak sayang mereka. Sebab dulu pun saya ada orang sayang saya, mak saya cakap, Bik, dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita sayang orang. Tu saya pegang sampai sekarang. Jadi tapi entah ni yang tak akhir dalam hidup saya. Saya pun tak tahu. Siapa sangka kawan saya Azman program dengan anak-anak, tiba dia meninggal. Tak berapa hari, sekejap cepat berlalu. Saya tak sempat tengok dia datang hospital, dia dah. Sekejap petang ni jarah, esok dah tak ada. Meninggal dunia. Jadi ini dipanggil ajal. Ajal. Kita semua tak nak.
tapi ajal ni pasti datang. Nabi bila ajal, Nabi kata ar-rafiqil a'la. Nabi rindu untuk bertemu dengan Allah. Takkan kita tak rindu untuk bertemu Allah yang jaga kita, yang sayang kita, yang urus kita siang malam. Nabi SAW yang sayang kita, berjuang untuk kita. Untuk tu kalau nak sayang orang, nak rindu orang, nak tergila-gila ke mana-mana orang, nak ikuti orang membabi buta, tak ada orang lebih layak nama beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kenal beliau, tapi kita kena belajar sayang, belajar kehidupan beliau. Saya selalu jumpa orang yang selalu kata pasal Nabi, macam-macam dia fitnah Nabi begitu begini. Wah ini, saya pergi rumah dia cerita satu sudut. Saya kata dengan dia, izinkan saya cerita daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Selepas tu abang kakak beritahu kat saya, kalau lelaki ni jahat, orang-orang Islam yang mungkin dah jauh sikit. Saya cakap, habis saya cakap, dan dia orang peluk saya. Oh rupanya maafkan saya Ustaz, saya ingat Nabi Muhammad ni begini. Ramai orang tak tahu kehidupan Nabi sepenuhnya. Saya pun tak saya nak cerita sangat panjang kehidupan Nabi, susah. Untuk tu kita belajar kasih sayang Allah. Katalah kalau hari ni hari takhir dalam hidup kita, tak ada hari esok. Kita bukan tak tahu, kita tahu. Kita ada pengetahuan, kita ada keinginan, tapi yang membuatkan kita kurang cemerlang, saya sendiri. Sebab saya menyangka yang esok tu ada lagi. Semua orang begitu. Tak ada orang akan sangka esok tu dah tak ada. Itu yang buat kita kurang cemerlang daripada orang-orang dulu. Saya yang cakap ni bersama je. Jadi kalau kita fikir sekali kita kena fikir tentang ni hari akhir dalam hidup kita. Betul kan? Terus kita nak berusaha yang terbaik. Jadi katalah kalau ni hari takhir dalam hidup kita, dan hidup semua depan saya yang sangat baik, sangat Allah sayang, bukan calon-calon orang. Kalau saya duduk sini, ada sikit dalam hati saya, besar zarah je, memandang rendah pada mana-mana depan saya berdosa besar. Duduk sini, saya pandang rendah pada mana-mana orang depan saya berdosa besar. Sebab saya dah sombong. Saya lupa yang dulu Allah ambil saya. Semua depan saya mulia, baik. Saya percaya sebab doa mak ayah semua depan saya, Allah beri Islam pada sebahagian pada keluarga saya. Saya dapat Islam daripada doa mak ayah semua depan saya, atuk nenek orang depan saya, orang Islam kat Malaysia. Adik-adik saya 12, ada 6 bukan Islam, 6 Islam. Ada anak saudara 30 orang bukan Islam. Saya sayang mereka semua, walaupun mereka tak Islam, sampai bila-bila. Tak pernah luar, tak pernah kurang dalam hati saya. Sebab tu kita kena belajar kasih sayang. Katalah kalau ni hari takhir dalam hidup kita, sebab tu kita kena fikir. Orang dulu selalu tulis wasiat hari takhir dia. Kata hari ni hari takhir, kena ada fikir begitu kan. Jadi setiap orang kat depan cuba tulis sikit. Kalau ni hari takhir, tulis cantik kat kertas. Dia kata kosong lagi, tak ada. Semua tulis untuk mak ayah masing-masing. Kalau mak ayah dah tak ada, tulis doa untuk mereka. Sambil menulis tu maksud doa untuk mereka. Berdoa dengan menulis. Kalau hari ni hari takhir dalam hidup kita, apa kita nak cakap pada mak ayah yang kita sayangi? Semua orang tulis sikit, elok-elok kan, pelan-pelan, tak apa, ambil masa sikit. Apa kita panggil mak ayah kita, kita doakan mereka. Dulu kita masa kecil-kecil, masa kita budak-budak, kita lukis gambar mak ayah kita. Dulu kecil-kecil, mak kita kejar dia, kita lukis gambar dia, kita sayang dia. Masa budak-budak dulu, kita tak pandai melukis, siap lukis gambar mak ayah, siap kejar dia, cari dia. Lukis pun tak sempurna. Tapi bila hari-hari kita makin besar, kita dah tak jadi macam anak masa kita kecil-kecil dulu. Dah lain dah. Dulu masa kecil, mak, nanti saya dah besar, saya buat mak bahagia tau. Ayah, saya dah besar, saya jaga ayah. Mak ayah, saya nak buat macam ni. Apa yang nak cakap pada mak ayah? Macam mas belum pernah jumpa mak ayah, so apa nak kata? Atau doa untuk mereka, satu doa untuk mereka. Semua tulis untuk mak ayah masing-masing. Menulis yang baik ni dapat pahala. Mungkin kita kena anggap tak ada siapa nak kita tak terfikir nak tulis begini. Jadi kita jadikan majlis hari ni bukan sia-sia. Mudah-mudahan kita tulis sesuatu yang baik buat mak ayah kita. Mungkin kita tak ada waktu lagi dalam hidup, kita anggap mungkin ni hari takhir saya dalam hidup. Mak ayah, maafkan saya. Saya sayang mak ayah sampai bila-bila, walau apa pun terjadi. Itu macam doa kita. Allah Maha mengetahui. Malaikat catatkan niat-niat yang baik untuk mak ayah. Memandang muka mak ayah dapat pahala, menyayangi mereka dapat pahala, sayang mereka dapat pahala, mendoakan mereka dapat pahala. Tanpa mereka, kita semua tak ada kat sini. Itulah kasih sayang Allah yang maha baik. Kasih sayang Allah yang maha luas, maha pengasih, yang beri kita pelbagai nikmat dalam dunia ini. Mak ayah ialah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua.
Yang dia kata tengok wajah mak ayah dapat pahala. Kita tengok, kita tak ingat semua tu. Sebab tu dalam Quran sebut ibu yang mengandungkan anak di 9 bulan, jalan sana sini susah, berit, sakit, ujian mereka. Tulis surat yang baik untuk mereka. Kalau dah tak ada, tulis doa untuk mereka. Ya Allah, doa. Kalau dah tak ada, doa. Ya Allah, saya sayang mak ayah saya. Ya Allah, sayangilah mereka, bahagiakan hati mereka. Tu kalau mak ayah dah tak ada. Kalau masih ada, kata mak ayah, saya duduk jauh-jauh dulu, saya tulis surat untuk mak ayah saya. I love you mak, I love you ayah. Ada satu beg kat rumah masa saya kat luar negara. Saya sangat sayang mak ayah saya. Saya nak mereka bahagia, saya nak mereka menjadi, saya nak beri apa yang mereka nak. Tapi masa tu berlalu, tapi tak sempat. Kita selalu sibuk dan tak sempat tengok mereka. Kalau dah tak ada, kita doakan mereka. Mak ayah ni doa mereka lebih makbul. Mungkin lebih makbul pada wali-wali yang kita kenal, wali-wali Allah, daripada alim ulama, ustaz-ustaz. Mereka sangat makbul doa mereka. Mak ayah kita adalah orang paling makbul dalam hidup kita. Walau mereka bukan alim mungkin, mereka bukan sesiapa. Mungkin mereka bukan siapa-siapa, tapi harapan mereka menunaikan king. Kalau kita senyum kat dia, dapat pahala. Kita bahagiakan, dapat pahala. Kita buat mereka gembira, Allah sangat sayang kita. Uwais Qarni dia orang biasa, tapi dia buat apa? Dia dukung mak dia. Pergi umrah, haji, tawaf, didukung kat belakang dia. Sampai bila Nabi setiap tahun suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cari Uwais Qarni. Bila tanya kaum dia tak pandang pun Uwais Qarni, tak kenal sangat. Orang biasa-biasa. Dia tukang jaga unta je. Tapi rupa-rupanya dia seorang yang sangat banyak berjuang dalam hidup. Seorang yang banyak berjuang dalam hidup. Kita tak fikirkan dia tak, ajal ini tidak tercepat sesaat, tak terlambat sesaat. Bila ajal datang, kita semua sama. Orang Melayu, orang Cina, orang India, apapun agama kita, bangsa kita, mana negeri kita tinggal, mana negara kita tinggal, apa warna kulit kita. Kita tinggal dalam istana, dalam banglo, dalam rumah papan, dalam pondok kecil, atau mungkin tepi jalanan ada orang atas jantas budak-budak, bawah jambatan. Akhirnya kita semua sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan maut dan hayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, maut dan hayat, kematian dan kehidupan, nak uji antara kamu siapakah paling baik amalnya. Orang yang baik ni selalu muhasabah diri dia. Dia tak sempat nak tengok orang lain. Zaman ni dah berubah. Kita banyak melihat orang lain, kita terlupa memandang diri kita sendiri. Kita selalu rasa diri kita baik. Tapi apalah kita kalau dibanding dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah kehidupan kita dibanding dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tulis surat sikit untuk mak ayah. Pipi, boleh baca sikit? Saya aminkan. Apa cita-cita? Naik. Tak nak? Tak nak share? Biasa saya bacakan. Boleh? Tak boleh? Rahsia. Siapa nak share apa yang dia tulis untuk mak ayah dia? Siapa nak share? Siapa nak share untuk mak ayah? Masya Allah. Abang bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari ini hari terakhirku, ingin bertemu arwah mak di syurga bersama ayahanda dan semua umat Islam. Nak minta ampun kepada arwah mak segala dosa-dosa yang pernah dilakukan pada beliau,
banyak dosa kepadanya walaupun dah diampunkan olehnya. Kepada ayahanda yang masih ada, saya ingin berbakti padanya dan menjaganya sekiranya dia sakit. Semoga Allah ampunkan segala dosa emak dan ayah, dan pahalaku jika ada padaku, kuserahkan semuanya kepada kedua ibu bapa. Semoga Allah beri kesihatan yang baik pada ayah yang masih ada, dan jauhkanlah segala sisaan kubur dan sisaan api neraka pada kedua-dua orang tuaku. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT terima. Ada seorang lelaki, kita kalau beri apa-apa kat mak, kita mesti ingat kan, ada satu kisah ni, ada seorang lelaki, dia selalu bagi apa tau, dia bagi dekat mak dia, dia ajak isteri pergi makan. Kisah benar. Sekali isteri dia kata, abang bawa lah mak pergi makan, abang dah lama tak makan dengan dia. Dia pun pergi makan dengan mak dia. Mak, jom pergi makan. Dia bawa mak dia sampai kat restoran, dia pun makan. Masa makan, mak dia tanya, mana isteri dengan anak kau? Hari ni saya tak bawa yang lain mak, saya seorang je. Saya tak bawa yang lain, saya dengan restoran tempah untuk 2 orang je. Untuk apa? Untuk dengan kekasih hati je. Mak lah kasih hati saya. Dia makan dengan mak dia, cerita-cerita, mak dia seronok. Best tak datang sini mak, best. Nanti saya bawa mak pergi makan lagi Kita selalu macam tu. Anak-anak selalu janji dengan mak ayah. Nanti saya bawa mak lagi. Tiba-tiba kan, lepas makan, mak dia pun balik, Dia sibuk kerja, saya pun begitu juga. Sedar tak sedar, masa pun berlalu, tak sempat-sempat tengok mak. Tiba-tiba hospital call, sampai ke hospital, rupanya mak dia dah meninggal. Lepas mak dia meninggal, tiba-tiba ada restoran tadi telefon, ajak makan. Jadi bila restoran tu telefon kata awak ada tempah restoran. Jadi masa bila dia nak makan, dia dan suami, dia dan isteri dia sampai kat situ. Isteri dia pun, dia ingat isteri dia ingat suami dia. Masa nak makan, lepas makan ada orang yang bagi kad, restoran tu bagi kad tu tulis, rupanya terima kasih nak sebab belanja mak makan. Salam pada isteri kau yang baik sebab bagi peluang kau makan dengan mak. Dia tengok rupanya mak dia yang bagi belanja dia makan. Mak dia pun tak tahu dia akan pergi. Mak ayah kalau beri ke anak, dia tak ingat apa dia beri. Tapi mak ayah kalau anak dia beri sesuatu, dia ingat. Ni spek mata anak dia berikan. Ni apa semua diberikan. Untuk tu kita belajar hargai mak ayah kita semua. Boleh semua sekali? Semua dah siap tulis dah? Siapa nak share lagi? Nak baca? Panjang sangat. 2-3 line. Siapa nak share? Safi share. Nah, boleh baca ke? Panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini hari terakhir, Api nak ucap dekat mak dan ayah minta maaf sebab malukan mak ayah. Api dah lama sesat. Api takut nak berubah sebab 2 tahun dulu orang cakap Api berubah sebab marketing. Api takut nak berubah sebab Api takut komuniti maknya benci Api. Tapi Api nak bantu mereka sama-sama belajar solat. Api sayang mak ayah. Maaf kecewakan mak dan ayah sebab Api tak jadi doktor seperti macam mak dan ayah bagi nama Safiuddin sebab nama sebenarnya nama doktor yang sambut kelahiran mak masa Api lahir. Maaf sebab Api tak dapat jadi anak lelaki yang baik. Maafkan Api sebab Api tak balik kampung sebab tak nak jiran kutuk mak ayah. Terima kasih mak ayah sebab mak ayah Api dapat semua A dalam UPSR, UPKK, PMA dan SPM 8A 1B. Terima kasih sebab doa mak dan ayah. Api jadi berjaya, jutawan, dapat bina empire business. Dan maafkan Api sebab Api orang kampung hina. Abang penanggi dadah, seorang lagi pondan. Kau memang tak erti jaga anak lelaki. Maaf tak dapat nak berubah mendadak. Tapi Api harap kesabaran mak ayah berdoa dan tunggu hari Api jadi lelaki balik. Mak ayah dapat pahala sebab sabar dengan ujian. Kalau Api masuk syurga, Api janji tarik semua adik-beradik kita masuk syurga. Jihad nafsu Api besar.
Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga Allah SWT terima Allah bantu dunia dan akhirat. Amin. Allah bantu semua sekali dunia dan akhirat. Baik semua sekali, yang kita semua berusaha jadi yang terbaik dalam hidup. Semua dah siap tulis. Masya-Allah. Baik. Sekarang semua orang kita mudah Allah terima Allah maafkan, Allah terima, Allah sayang. Cuba semua orang masya-Allah tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas dengan rasa syukur pada Allah, lepaskan. Tarik nafas panjang-panjang, rasa syukur pada Allah sampai hari ini kita sihat sempurna, lepaskan. Sekarang semua letak tangan kanan di atas meja. Buka tangan kanan tu. Cuba semua pandang tangan kanan tu. Baik, sekarang semua pejamkan mata sekejap. Bagi berfikir dan kita buat pahala sikit malam-malam ni. Baik, sekarang semua pejamkan mata sekejap je. Sekarang semua sekali kita baca Fatihah pelan-pelan. Terus pejam mata. Terus pejam mata. Baca Fatihah pelan-pelan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekarang ni semua sekali kita niat, ya Allah, saya hadiahkan Fatihah ni buat mak ayah yang saya sayangi. Pelan-pelan cakap, ya Allah, saya sangat sayang mak ayah saya sampai bila-bila. Ya Allah, sayangilah mak ayah saya. Ya Allah, hadiahkan mak ayah kami semua syurga Firdausmu. Kalau mereka pernah lakukan kesalahan, maafkanlah mereka. Kalau ada kebaikan yang kami lakukan yang kau terima, kami hadiahkan buat mereka. Sekarang semua orang cuba masing-masing cuba terus pejam mata sekejap. Jangan pedulikan dunia ni, sebab hidup kita penat letih fikirkan tentang orang lain. Dan hidup kita letih penat mikirkan kata-kata orang, penat letih fikir tentang masyarakat, semua orang. Siang malam fikir sana sini. Sekarang kita fikir apa yang Allah nak kita, apa yang Allah nak kita lakukan. Sekarang masing-masing cuba ingat wajah mak yang kita sayangi. Kalau nak tahu tengok wajah mak ni, dapat macam pahala haji yang Allah terima. Duduk kat sini, haji kena pergi nanti azam. Tapi duduk sini mudah-mudahan dapat pahala haji umrah yang Allah terima. Mudah-mudahan. Jadi sekarang semua ingat wajah mak ayah yang kita sayangi. Ingat muka mak kita. Ingat mak dulu, mak yang sangat kita sayangi. Itulah wajah yang paling cantik dalam dunia. Mak kita wanita paling cantik dalam dunia. Sayang dia, wanita yang paling cantik dalam dunia, paling kita sayangi. Sekarang semua orang cuba tengok mak kita yang sangat cantik. Allah suruh ingat dalam Quran, dia sedang berjalan. Cuba bayangkan perut dia tengah mengandung saat dia mengandung dengan kita. Cuba lihat seorang ibu yang sangat sayangkan anak dia. Setiap kali dia terjatuh, dia duduk, tengok kat mana tangan dia. Cuba bayangkan. Kita semua tak tahu, dia pegang kat perut dia. Dan setiap kali tu dia kata, ya Allah, ini anak saya yang sangat saya sayangi. Jangan pernah apa-apakan dia, sayangi dia. Ya Allah, sayangilah anak saya. Setiap masa dia berdoa. Dia tak pernah kenal kita. Kalau kita gugur, dia keguguran, ibu kita akan menangis. Hebatkan cinta tu, tak payah tengok wajah, tak payah dengar suara, tak payah kenal, dia sangat sayang kita. Sekarang bayangkan mak kita, ingat ni dapat pahala. Allah suruh ingat dalam Quran. Kita baca Quran, kadang kita terlupa nak tengok makna dia. Bayangkan mak kita terbaring ke hospital. Waktu tu dia sangat sakit nak bersalinkan kita. Dia dah tak peduli cantik dia. Wanita ni paling penting lah hidup ni, kecantikan dia tak kisah langsung. Biar dia tak cantik, biar apa-apa jadi pun, tapi ya Allah, jangan apa-apakan anak dalam perut saya. Inilah anak saya, kesayangan saya, harapan saya, buah hati saya. Mak kita akan sayang kita walau apa pun jadi. Tak pernah berubah. Semenjak dia mengandungkan kita, kalau nak tahu ada satu tempat dalam hati mak kita untuk kita. Dan tak ada siapa pernah ambil tempat tu sampai bila-bila. Walau apa pun jadi. Walau apa pun orang dalam dunia ni kata, atau apa yang kita sendiri rasa, biar saya beritahu sebenarnya, tak pernah mak kita, orang lain ambil tempat kita dalam hati mak kita. Adik-beradik kita tak, sesiapa pun tak pernah. Sekarang cuba bayangkan saat dia bersalin, dia minta nak bersalinkan kita, dia minta maaf pada semua orang. Hebatkan mak, dia nak mati bersalin, dia minta maaf ke ayah kita. Semua mak begitu, minta maaf pada mak ayah dia, dia minta maaf pada kawan-kawan dia. Dia fikir kalau dia mati, dia cuma nak anak ni selamat. Jangan kerana dosa dia apa-apa jadi pada anak ni. Sekarang cuba bayangkan anak tu keluar, ada baby yang sangat cantik, comel, sempurna. Semua orang depan saya, itulah kita. Sempurna, membesar, tak pernah ada apa-apa kurang, tak ada apa kurang, anak yang sempurna.
Tuhan jadikan sesuatu, Allah jadikan tak pernah kurang, anak yang sangat sempurna. Sekarang cuba bayangkan anak tu sangat sempurna, kitalah anak tu. Cuba tengok apa mak kita buat. Cuba ingat ni dapat pahala. Ingat ni dapat pahala. Seluruh hidup mak kita siang malam ingat pasal kita. Bukan kita marah, mak jangan ingat saya. Bukan dia nak ingat kita, memang Allah buat dia sangat sayangkan kita. Mak tak payahlah risau pasal saya. Dia tak boleh tak risau, memang dia risau pasal kita. Mak tak payahlah fikir pasal saya. Mustahil. Dia pun tak, dia kalau boleh nak kita bebas, dia nak kita buat apa yang kita nak. Tapi tak boleh sebab dia sayang kita. Memang Allah letak dalam hati, dalam dunia ni tak ada siapa boleh beli kasih sayang seorang mak pada anak dia. Sekarang cuba bayangkan mak yang kita sayangi tu, bila dia berdarah-darah, dia sangat sakit, habis putus semua urat dia. Sakit yang paling teruk dalam dunia ni bersalin. Sakit yang sebenarnya tak perlu nak tanggung, tapi dia pilih untuk tanggung kerana sayangkan kita. Tak apa dia buat, dia ambil baby tadi, dia cium baby tadi. Dia cium dahi kita. Cuba rasa mak kita cium dahi kita. Darah dia masih mengalir. Urat dia semua dah putus, muka dia pucat lesu. Sangat sakit, tapi dia cium dahi kita. Cuba tengok mak kita cium masa kita baby. Cuba bayangkan betapa sayangnya daripada kita. Dia cium pipi kita. Dia cium tangan kita. Dia cium setiap anggota badan kita. Bukan sekali, bukan 10 kali. Kita semua membesar dengan ratusan ribuan juta kali ciuman mak kita pada kita. Tahu tak dia cium kat mana lagi? Dia cium kat tapak kaki kita. Setiap tapak kaki kita dia cium. Jari-jari kita dia cium. Ya Allah, mak saya cium tapak kaki saya. Mak semua depan saya, mak kita cium tapak kaki kita. Bukan sekali, bukan 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Dia cium tapak kaki, dia cium, dia cium, dia cium. Tak tahu kenapa dia cium kita, dia sayang kita. Dia mandikan kita perlahan-lahan. Dia basuh najis kita perlahan-lahan. Dia sayang kita, dia peluk kita tak berhenti. Sekejap-sekejap dia tengok kita, dia cium, dia peluk. Sekejap-sekejap dia cium, dia peluk. Sekejap-sekejap dia cium, dia peluk. Sekejap-sekejap dia cium, dia peluk. Dia kata, ya Allah, inilah anak yang sangat saya sayangi. Jagalah dia baik-baik. Jadikan dia anak yang baik dunia dan akhirat. Inilah anak yang boleh doakan saya. Jadikan dia anak yang dekat dengan Allah. Dia ada hari doa pada kita kecil. Dia mungkin manusia biasa. Mungkin dia ada kekurangan, mungkin ada kesalahan. Tapi tak pernah kurang sayang daripada kita. Mungkin dia kurang pandai didik, mungkin. Tapi tak pernah kurang kasih sayang daripada kita. Tak pernah kurang keikhlasan daripada kita. Sekarang cuba tengok kita mula membesar, kita mula beri harapan pada mak ayah. Mak kita, cuba tengok mak kita penat jaga kita. Atau tak kerja yang tak ada gaji dalam dunia. Tak ada allowance, tak ada rehat, penat siang malam, itulah kerja seorang mak. Sian mak kita. Allahu Akbar. Sian dia. Mak saya, mak kita semua sian dia. Mesti kita sangat, pergi mana-mana dia teman kita. Mana kita pergi dia teman, bawa apa semua sekali, dia sayang kita, dia doakan kita. Dan kita mula membesar. Kita kecil-kecil kita kata, mak dah besar saya jaga mak. Mak nanti saya jadi doktor. Mak nanti saya jadi nurse jaga mak. Mak saya jadi cikgu, saya jadi ni. Kita tolong masak untuk dia. Dia pergi tandas, kita teman dia pergi tandas. Dia masak, dia kita nak tolong masak. Mak jangan masak, biar saya masak. Kita sayang mak kita. Tapi masa berlalu. Tak tahu kat mana silap. Tiba-tiba satu hari kita jadi anak yang lain. Kita kurang doakan dia. Kadang-kadang kita mula bergaduh dengan dia. Kadang-kadang kita mula tinggi suara dengan dia. Kita sayang dia, dia pun sayang kita. Tak pernah kurang. Tapi tak tahu kat mana silap satu hari, tiba-tiba kita kurang ziarah dia. Kurang SMS dia, kurang tanya khabar dia. Kita kurang pedulikan dia. Semuanya dah berubah. Kalau kita cuma daripada jauh, kita masih dihidup tak pergi jumpa dia. Kita kurang khidmat dia. Cuba bayangkan satu hari nanti, mak yang kita sayang tu susah payah untuk kita, berjuang untuk kita. Ada antara kita mak kita dah tak ada, kita rindukan dia. Syukur pada Allah kerana pernah pinjamkan kita mak yang paling baik dalam dunia. Jangan pernah rasa dia kurang dan sayang dia. Sekarang ambil tangan kanan tu, letak dekat jantung sebelah kiri. Sekarang semua kata, ya Allah saya sayang mak saya. Terus pejam mata, ya Allah saya sayang mak saya. Cakap ulang-ulang kali, ya Allah saya sayang mak saya. Ya Allah sampaikan rasa sayang saya pada mak saya. Allah Maha Kaya. Ya Allah sampaikan rasa sayang saya pada mak saya. Ya Allah sampaikan rindu saya pada mak saya. Ya Allah sampaikan salam sayang saya pada mak saya. Ya Allah jagakanlah mak saya sekarang. Bahagiakan hati dia walau di mana dia berada. Beri dia sihat walaupun jadi jaga dia baik-baik. Ya Allah jaga dia. Kalau mak yang masih hidup, doa dia sihat, doa dia bahagia. Ya Allah biar dia senyum. Jangan buat dia sedih-sedih. Kalau kita rasa rindu kat mak kita biasa beritahu berjuta-juta kali lebih rindu kepada kita. Dia orang yang paling kecewa, paling sayang anak, paling sedih. Suatu mak walau macam mana dia jumpa anak dia. Kadang-kadang orang kata, masyarakat kata ayah kadang garang sikit.
adik-beradik. Mak tak tahu, dia kena marah pun dia kadang-kadang dia curi-curi nak telefon anak, jumpa anak, sayang anak. Itu kita doa, ya Allah jagakan mak saya, beri saya dapat jumpa dalam syurga Firdaus. Ya Allah maafkan kesalahan saya pada mak saya. Sekarang semua terus pegang dada cakap, ya Allah maafkan salah saya pada mak saya. Saya pernah lawan dia, tinggi suara pada dia, buat dia sedih. Saya lukakan hati dia, saya hancurkan hati dia, saya minta maaf. Ya Allah saya tak tahu kenapa saya buat begini, saya minta maaf. Ya Allah ampunkan dosa saya. Terima kasih pinjamkan mak saya. Maafkan saya sedih. Saya buat dia sedih. Saya tahu dia sedih, ya Allah maafkan saya. Ya Allah kenapa saya tak bahagiakan mak saya. Ya Allah apa saya dah buat, saya minta ampun, saya minta maaf. Tak ada orang dalam dunia yang patut saya bahagiakan lebih daripada mak saya. Tak ada orang dalam dunia yang patut saya jaga dengan baik lebih daripada mak saya. Ya Allah jagalah mak saya. Maafkan saya banyak sedihkan dia, susahkan dia. Semua sekali. Saya pun sama juga. Saya selalu rasa sedih. Saya selalu cemburu tengok orang dapat khidmat, jaga mak dia dengan baik. Ya Allah saya sayang mak saya. Ya Allah beri dia, jaga, beri syurga Firdaus. Kalau dah meninggal doa, ya Allah beri mak saya tunggu saya kat sana sampai hari saya masuk syurga, ya Allah. Saya nak berlari kat dia, saya nak peluk dia, saya nak cium dia kuat-kuat, saya nak kata mak terima kasih sebab melahirkan saya. Saya tak sempat cakap masa dia hidup. Ya Allah mak terima kasih sebab sayang saya. Mak sebab doa mak saya jadi macam ni. Saya tak sabar nak cakap mak sebab doa mak Abid jadi macam ni. Mak paling saya rindu dalam dunia suara mak. Mak paling saya rindu dalam dunia mak panggil nama saya. Paling saya rindu dalam dunia ucapan sayang daripada mak saya. Saya rindu ucapan sayang pada mak saya. Saya rindu ucapan sayang pada mak saya. Saya dah tak dengar ucapan sayang pada mak saya. Siapa ada mak lagi, dengarlah telefon dia, ziarah dia, peluk dia. Pekakkanlah telinga kalau dia marah, peluk dia, dengar dia, bahagiakan hati dia, gembirakan hati dia. Sekarang buka tangan sebelah lagi, masing-masing cuba ingat wajah ayah masing-masing. Ingat wajah ayah dapat pahala. Ayah ni kadang-kadang dia sorok sedih dia. Dia selalu sedih. Sorang-sorang dalam kereta kadang-kadang dia nangis. Masa mak kita mengandung bersalinkan kita, ayah kita nangis tak berhenti. Ayah yang tak tahu rehat siang malam. Bahagia dia bila beri sesuatu pada anak dia. Sekarang cuba bayangkan ayah kita bila dia balik rumah, masa dulu-dulu, kita adik-beradik berlari-lari kat dia. Jerit-jerit, ayah balik. Kita kejar dia, kita peluk dia, dia bagi kita sesuatu. Kita sangat gembira. Kadang kita nyorok-nyorok pada dia. Dia selalu cium kita masa kita kecil-kecil. Kita rindu kasih sayang dia. Dia selalu kecil hati kalau orang kata anak dia. Dia sedih kalau orang kata pasal kita. Dia selalu marah bila orang cakap sesuatu tentang anak dia. Tiba-tiba masa tu berlalu. Kita cakap ayah, saya tak nak ayah susah kerja tau. Nanti saya dah besar, saya tolong ayah kerja. Kita semua sama, saya pun sama. Masa pun berlalu dan kita dah dewasa. Dulu kita kecil-kecil tak pandai, kita lukis gambar mak ayah. Buat orang lidi, cakap I love you. Cuba tengok anak-anak sekarang. Kita dulu tadi kata Rika, sekolah kecil-kecil macam tu kita buat. Kita semua tak ingat. Lukis tak ada rupa, lukisan pun tak ada, nama pun tak ada tulis. Tapi kita sangat jujur, sangat bersih hati kita. Tapi bila kita pandai cakap, kita ada ilmu, kita mula makin cerdik, kita dah dewasa, banyak pengalaman hidup, tiba-tiba kita jadi orang lain. Kita kurang hargai ayah kita. Kita terlupa yang mak ayah kita semakin hari semakin menua kalau yang masih ada. Kalau yang dah tak ada, dia pun dah tinggalkan kita. Mesti kita sangat rindukan mereka. Sekarang semua orang cuba kata, ya Allah saya sayang ayah saya. Ya Allah sayangilah ayah saya. Ya Allah jagakan ayah saya walaupun di mana dia berada. Bahagiakan hati dia. Ya Allah bahagiakan hati dia. Beri dia sihat sentiasa. Mudahkanlah hidup dia siang dia penat siang malam. Besar harapan daripada saya. Ya Allah bahagiakan ayah saya, bahagiakan dia. Buat yang dah tak ada ayah, doa, ya Allah jumpakan saya dalam ayah saya dengan syurga Firdaus. Di mana pun dia berada. Saya maafkan dia, saya sayang dia. Beri saya dapat peluk cium dia balik. Saya rindu masa saya kecil-kecil dia cium saya. Dia peluk saya, dia malam-malam dia peluk, dia cium saya tak berhenti. Ya Allah jagakan ayah saya. Saya sangat sayang ayah saya. Saya rindu ayah saya. Ya Allah ampunkan dosa ayah saya. Sayangi ayah saya. Sekarang semua orang terus pejam mata. Semua orang kata, semua istighfar pelan-pelan. Astaghfirullahalazim. Terus pejam mata. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan penuh rasa penyesalan dan dosa. Ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, saya bertaubat pada Engkau. Ulang-ulang kali kata, ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, saya minta ampun. Saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, saya tahu Engkau sayang saya.
Saya minta ampun ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Saya lemah, saya berdosa. Saya daif, saya kurang, saya tak pandai. Tolonglah bimbing pimpin saya. Tolonglah ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, tolong saya. 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 Ya Allah, tolong pimpin saya. Tolonglah selamatkan saya. Tolong bimbing saya. Pimpinlah tangan saya ni ya Allah. Jangan biarkan saya sorang-sorang. Jangan lepaskan tangan saya. Saya tak mampu, saya lemah. Saya minta ampun, saya bertaubat. Saya tahu Engkau sayang saya selama ni. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, bertaubat. Setiap kali saya buat mak ayah saya nangis, saya minta ampun. Setiap kali saya buat dia sedih, kecewa, saya minta ampun, bertaubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan penuh rasa, ya Allah, saya minta ampun, bertaubat. Dengan penuh rasa menyesal. Ya Allah, saya janji nak jaga solat saya. Saya tak nak tinggal solat lagi. Ya Allah, maafkanlah saya. Ya Allah, kami semua janji nak jaga solat awal waktu, nak jadi hamba-Mu yang baik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ya Allah, saya penat ya Allah. Kami semua penat ya Allah. Fikir apa orang kata kat kami. Fikir siang malam keluar, fikir apa orang cakap, orang pandang, apa orang dengar. Ya Allah, kami minta maaf ya Allah. Kami, Engkau yang jadikan kami, sayang kami, tak pernah tinggal kami. Kami selalu lupakan Kau. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekarang semua tanda tangan, terus pejam mata. Masing-masing doa untuk apa-apa saja nak minta. Istighfar, minta ampun. Dengan Allah ni kita bercakap-cakap dengan rendah diri, tapi cakap dalam bahasa biasa. Cakap dalam bahasa Melayu, bahasa masing-masing. Yang paling mudah. Allah Maha mendengar. Bila hamba aku tanya di mana Allah, katakan Allah tu dekat, nescaya dengar doa kita. Dia tak pernah tolak mana-mana pun doa alam dunia. Dia yang temukan kita hari ini. Dia Maha baik, Maha penyayang. Dia Maha pemurah. Dialah Raja kepada segala raja. Dia Maha berkuasa. Dia jadikan segala sesuatu. Dia yang jadikan segala sesuatu. Dialah yang aturkan segala sesuatu. Terus berdoa. Minta apa saja. Jangan simpan apa-apa dengan Allah. Dia Maha kaya, Maha berkuasa. Di mana kita berada, dia dengar doa kita. Mungkin ni hari doa kita yang tak akhir dalam hidup. Doa dengan Allah, apa saja kita nak. Dia Maha baik, Maha penyayang. Itu saja kita kena tahu. Terus pejam mata, terus doa. Terus doa, ya Allah. Terus doa. Ya Allah yang Maha baik, Maha penyayang. Ya Allah yang Maha kaya, yang Maha berkuasa. Ya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Tak pernah lupakan saya walaupun satu saat. Bimbing, pimpin saya. Ya Allah, 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 jangan tinggalkan saya. Setiap air mata kita alihkan, Allah pandang. Dia akan dapat padam ke api neraka. Air mata yang dialihkan di depan Allah, dia lebih mahal daripada segala air mata yang lain dalam dunia ini. Orang yang paling kuat menangis ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selalu pening, sakit kepala, nangis untuk kita semua. Doakan untuk umat ni, doakan untuk orang Islam, doakan semua manusia, doakan mak ayah kita. Doakan untuk diri kita, istighfar, bertaubat.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Baik, kita tanda tangan, kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, yang maha baik, yang tak pernah lupakan kami walaupun satu saat, yang beri kami segala sesuatu. Kami cuma hamba-hamba-Mu yang sedang menadahkan tangan kami. Ya Allah, dulu kami sesat, kami tak kenal Engkau. Hari ini kami bahagia, kami dapat kenal Engkau. Ada antara kami dulu kami tak Islam, hari ini kami dapat jadi orang Islam. Ya Allah, terima kasih beri Islam pada kami semua. Terima kasih beri Islam pada mak ayah kami, keluarga kami. Ya Allah, terima kasih beri Islam pada kami semua. Kami semua bukan siapa-siapa. Kami tak ada apa-apa, tapi Engkau anugerahkan kami Islam. Ya Allah, yang maha baik, yang maha penyayang, yang jadikan segala sesuatu. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami. Kasih dan sayangi mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Ya Allah, kasih sayangi mak ayah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, kami rindu mak kami. Kami rindu ayah kami. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Ya Allah, kami, kalau ada pahala untuk sepanjang kami 3 hari kat sini, kami hadiahkan buat mak dan ayah yang kami sayangi. Kalau ada pahala untuk sikit susah payah dalam agama ini, dalam dakwah dan menyampaikan agama ini, dalam majlis ilmu kami, atau susah payah dalam hidup kami, apa-apa sikit-sikit baik yang kami buat, yang Kau pilih kami hadiahkan semuanya buat mak dan ayah kami sayangi. Kami tak dapat balas jasa mak ayah kami sampai bila-bila. Kami tak dapat balas jasa mak ayah kami sampai bila-bila. Kami rindu mak kami, ayah kami. Kami nak balas jasa mereka, jaga mak ayah kami dengan baik. Bahagiakan mak ayah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, bahagiakan mak ayah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, jagakan mak ayah kami semua. Ya Allah, sayangilah mak ayah kami. Kami rindu mak ayah kami, jaga mereka dengan baik. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, minta ampun. Kami sungguh-sungguh bertaubat pada Engkau. Kalau ni hari terakhir dalam hidup kami, kami tak tahu macam mana nasib kami di akhirat nanti. Ya Allah, kami cuma nak Kau sayang kami. Ya Allah, janganlah marah pada kami. Kami cuma nak Kau sayang kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, kami cuma nak Kau sayang kami. Ya Allah, kami cuma nak Kau sayang kami. Ya Allah, janganlah marah kami. Janganlah tolak kami. Maafkanlah kami dunia dan akhirat. Maafkanlah kami dunia dan akhirat. Kami minta maaf, minta ampun. Kami bertaubat pada Kau. Kami mengadu, kami tak pandai, kami banyak buat salah. Kami tak gerti dalam belajar agama, dalam berdakwah, menghidupkan agama ini. Kami tak gerti, ya Allah. Kami jumpa ramai orang, semua baik-baik. Tak ada pun orang jahat. Mereka semua baik-baik. Mereka ada hati sangat mulia, baik, juta-juta kali lebih baik pada kami sendiri. Kami tak tahu apa kami nak buat. Kami tak sempat beri masa untuk semua ni. Kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, yang maha baik, yang maha penyayang, yang beri kami segala sesuatu. Kami pohon rahmat kasih sayang Kau, maafkanlah kami. Kami tahu Kau sedang tengok kami waktu ni. Kau tahu apalah hati kami. Dari dulu sampai sekarang Kau dengar doa kami. Dari dulu sampai sekarang Kau dengar doa kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau dengar semua doa kami dari dulu sampai sekarang. 24 jam Kau jaga kami. Kau bagi kami makan minum. Kau bagi kami rezeki. Bagi kami nikmat siang malam. Kami sungguh-sungguh minta maaf, minta ampun semua segala salah silap kami.
Ya Allah, kami bukan siapa-siapa. Kami tak ada apa-apa. Kami tak pernah punya apa-apa. Takkan boleh buat apa-apa. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, bantulah semua orang Islam dalam dunia ini. Ya Allah, orang-orang yang belum kenal Kau bila dapat kenal Kau. Orang-orang yang jauh daripada Kau bila dapat dekat pada Kau. Ya Allah, kami duduk di sini seperti sebuah keluarga. Kami rasa sayang satu sama lain. Kami belum pernah kenal sebelum ni, tapi kami rasa sayang pada semua. Ya Allah, kami minta seperti mana kami bersama hari ini dalam majlis ilmu ini. Dan lepas ni mungkin kami akan berpisah. Tapi kami pun, Ya Allah, satukanlah kami semua dalam syurga nanti, Ya Allah. Kami bukan siapa-siapa, Ya Allah. Ya Allah, orang baik-baik bersama kami dalam majlis ni. Kau sayangilah, kasihlah kami semua. Ya Allah, Kau ampuni, kasih, sayangilah kami semua. Ya Allah, ada ramai manusia dalam dunia belum kenal Kau. Hari-hari orang mati tanpa kenal Kau. Ada dalam dunia ada ahli keluarga kami yang kami sayang belum kenal Kau. Ya Allah, beri hidayah pada semua ahli keluarga kami yang kami sayang untuk dapat kenal Kau. Ya Allah, beri hidayah pada semua ahli keluarga kami dapat kenal Kau. Kami tak tahu apa kami nak buat. Kami tak pandai nak sampaikan. Akhlak kami tak cukup sempurna. Kami tak ada kasih sayang, kurang akhlak dalam berdakwah. Orang lain tak dapat nak faham agama ini. Ini semua salah kami. Ya Allah, kami tak macam Nabi. Akhlak kami buruk, tak baik macam Nabi Muhammad. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Kami diberi amanah agama ini, tapi kami kurang menghidupkan agama ini. Kami minta maaf, minta ampun. Ya Allah, Nabi kami banyak berjuang untuk kami. Kami tak macam Nabi kami. Kadang-kadang kami rasa malu, Ya Allah. Kami minta maaf, Ya Allah. Kami minta ampun, Ya Allah. Kami langsung tak macam Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, kami kadang-kadang cakap macam Nabi-Nabi, Ya Allah. Tapi amal kami tak ada macam Nabi SAW, Ya Allah. Ya Allah, kami kali pertama dengan nama Nabi Muhammad, kami jatuh hati dengan Nabi SAW. Kami tak pernah terfikir ada orang baik macam beliau. Kami betul-betul teringin nak jumpa Nabi SAW. Ya Allah, kami bukan siapa-siapa. Temukanlah kami, mak ayah kami, keluarga kami dengan Rasulullah SAW. Temukan kami dengan keluarga Nabi. Ya Allah, terima kasih jaga kami siang malam. Bagi kami melihat, bagi kami mendengar, bagi kami berjalan, bagi kami makan minum, beri kami sihat, beri kami wajah yang baik, sempurna, beri kami anggota badan, beri kami bernafas 24 jam, uruskan makan minum kami. Kami nak pergi tandas, buang air kecil, buang air besar, semua sistem Kau yang uruskan. Siang malam Kau bagi kami rumah, pakaian, tempat tinggal. Kau beri kami mak ayah yang sangat baik, beri kami keluarga yang baik. Kau beri kami kehidupan, ketemukan kami dalam majlis ilmu bersama kawan-kawan yang baik-baik. Ya Allah, Kau temukan kami bersama kawan-kawan yang semua baik-baik. Ya Allah, kami semua minta maaf, kami semua minta ampun, kami semua bertaubat pada Engkau. Ya Allah, kami minta maaf, kami minta ampun, kami bertaubat pada Engkau. Ya Allah, kami minta maaf, minta ampun, kami bertaubat pada Engkau. Ya Allah, minta maaf, minta ampun, kami bertaubat. Ya Allah, minta maaf. Ya Allah, kami 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 minta maaf. Kami semua bertaubat pada Engkau. Minta maaf, bertaubat pada Engkau. Ya Allah, kami minta bertaubat pada Engkau. Ya Allah, kami minta maaf. Kami bertaubat pada Engkau. Kami tahu Engkau tengok kami. Minta maaf, Ya Allah. Banyak basilah hidup kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat pada Engkau. Maafkan kami, Ya Allah. Kami minta maaf, Ya Allah. Kami bertaubat pada Engkau. Kami minta maaf, bertaubat pada Engkau. Ya Allah, sedang kami makan kenyang, tidur lena. Ada orang lapar, ada orang sakit, ada orang tidur tepi jalan, ada orang anak-anak yatim, ada orang terbiar, budak-budak, orang tua. Ada anak-anak yang buang mak ayah, ada mak ayah yang buang anak-anak. Ada orang yang pukul isteri, ada orang yang aniaya orang lain, ada macam-macam ujian manusia. Bila kami dapat bantu semua saudara Islam kami, Ya Allah, beri kami bantu semua Islam kami. Ya Allah, mudahkanlah hidup saudara kami di luar sana yang diuji, yang sedang sedih, diuji dengan masalah hidup. Bantulah mereka semua yang rindukan mak ayah, yang ada ingin untuk buat baik. Bantu mudahkan mereka. Tolonglah bantu mudahkan langkah kaki mereka yang ada niat untuk dekat pada Engkau. Mudahkanlah, Ya Allah. Beri kami dapat jaga solat waktu berjemaah, dapat jaga hidup kami dengan baik. Ya Allah, minta maaf, minta ampun. Kami dulu kecil-kecil di antara kami sangat teruk, degil, jahat. Kau kutip kami, beri kami Islam sampailah kami ada kat sini sekarang. Ya Allah, kami tak semua jadi ya buat salah lah hidup kami. Minta maaf, minta ampun. Ya Allah, kami minta maaf, minta ampun.
Ya Allah, bantulah kami semua. Ada antara kami, keluarga kami yang sakit, dia sihat. Yang sedih, bahagiakan mereka. Yang ada sakit-sakit berat, sembuhkan mereka. Mak ayah kami, keluarga, adik-beradik, semua sekali. Yang ada sakit susah, mudahkan mereka. Ya Allah, kami terus minta maaf, bertaubat pada Engkau. Ya Allah, mudahkan rezeki kami, berkatkan rezeki kami. Ya Allah, kami beri kami rezeki yang halal, jauhkan rezeki yang haram. Kayakan kami dengan kurniaan-Mu sehingga kami tak minta-minta selain padamu. Ya Allah, antara kami ada hajat-hajat yang baik dunia dan akhirat, kabulkan, segerakan. Yang tak baik dunia akhirat, jauhkan daripada kami semua. Kami perlu pimpinan Engkau, rahmat kasih sayang Engkau. Ya Allah, hajat-hajat kawan kami, satukan hati kami kasih sayang rahmat-Mu. Terimalah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih sekali. Mudah Allah SWT terima.